NR Channel TV Virtual Studio Multipurpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news, online coaching and presentation, webinar, firm conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang berada dalam dan luar negeri dan juga kepada mereka yang menonton bersemuka dalam NR Channel TV. Satu segmen untuk kita berdepan dengan kelompok-kelompok politik, ekonomi, ahli sosial dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, saya jadi host Zahari Muhammad Yassin bagi moderator dan juga moderator bagi program bersemuka dengan seorang tokoh yang juga kenalan saya, tapi malam ini kami berpisah sebagai seorang kawan tetapi sebagai seorang moderator untuk seketika selama 1 jam lebih mungkin untuk membincang kepada isu-isu keadaan politik negara. Orang yang saya maksudkan itu ialah seorang tokoh yang berada dalam tahun 78 sebagai Exco Pemuda UMNO Malaysia yang dipilih di bawah umur 30 tahun. Inilah kader UMNO yang membina kejayaannya dengan cermelang dan bergaya dalam arena politik. Pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri waktu berjawatan senator, kemudian Timbalan Menteri lagi, Kewangan dan seterusnya menjadi menteri untuk berapa jangka panjangnya sehingga hari ini beliau masih aktif dan baru-baru ini sudah mengisytiharkan beliau bersara dari politik. Jadi saya rasa itu hanya cakap politik, bukan sebenarnya. Mana boleh orang politik bersara? Dia bersara sama dengan umurnya dan jasadnya. Putus usia, putuslah politik. Selagi bernyawa, dia akan berpolitik. Malam ini saya datangkan sahabat saya, rakan seperjuangan saya di zaman muda dan juga pemimpin saya sekarang ini, iaitu yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz, Ahli Parlimen Padang Rengas, seorang pemimpin yang bergerak di zaman pemuda, kontribusi sepanjang zaman, walaupun waktu dia berada dalam Exco Pemuda. Selamat datang Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih. Di dalam program bersemuka. Dari itu tuan-tuan dan puan-puan, berkelulusan asalnya daripada Kolej Melayu Kuala Kangsar, kemudian melanjutkan pelajaran di luar negeri, berkelulusan sarjana undang-undang dan seorang peguam yang berdaftar dan tidak pernah bekerja dengan kerajaan. Beliau daripada muda yang saya kenal membuka firma peguamnya sendiri dan terus
sebagai seorang ahli perniagaan dalam masa yang sama menjadi ahli politik. Tetapi dia tidak terlibat dalam kontrak kerajaan ya. Ini faham tuan-tuan dan puan. Kerana nanti persangka orang, patutlah dia kaya kerana dia Exco Pemuda. Beliau bukan tidak ada dalam lapangan perniagaan kerajaan. Malam ini kita nak berbincang, nak bertanya soal, nak bersemuka dengan dia. Soalan pertama saya kepada Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri, yang saya panggil Datuk Seri. Ya, selalunya dipanggil Chief. Kalau macam saya ni dengan dia Nazri saja. Kami ini saya lebih tua daripada dia. Saya lahir tahun 52, dia lahir tahun 54. Bulannya sama, Mei. Jadi orang Mei ni memang agak teruk sikit lah. Sebab saya 2 bulan Mei, beliau 15 bulan Mei. Dia tak tahu apa sebabnya. Begitulah keadaannya. Mereka yang lahir bulan Mei ni agresif sedikit lah. Pada yang lain lahir bulan yang lain. Jadi saya nak tanya dengan Datuk Seri lah. Apa pandangan Datuk Seri terhadap keputusan pertama Datuk Seri? Waktu kita sehari dalam masa yang sama menghadapi COVID-19, saya hadir dalam majlis pengumuman menarik balik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lepas tu pada bulan Julai bertukar pula menyokong balik. Jadi boleh ke Datuk Seri terangkan apa yang menyebab sekejap tarik, sekejap sokong ni? Boleh? Boleh. Terima kasih banyak. Pertama sekali saya nak sebut iaitu bahawa saya adalah orang UMNO. Orang selalu kata kita bukan ahli UMNO, kita orang UMNO lah. Jadi saya... Kalau yang tak sesuai dengan apa boleh buka? Nanti kan bising pula nanti kan. Tidak. Dia dalam studio kita pakai. Okey. Tak apa. Jadi pada bulan Januari, betul pada 12 Januari saya telah menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Ini ialah kerana kekecewaan kita waktu kita menyokong bajet tahun lepas. Kita telah bersetuju tentang dua perkara yang mesti dilaksanakan, iaitu moratorium bayaran balik kepada bank, dan keduanya adalah EPF untuk diberikan mungkin jumlahnya 5,000 kepada pencarum waktu mereka tengah susah. Walaupun dia diterima pada tahun lepas, namun daripada segi konkretnya persetujuan kerajaan untuk menerima cadangan daripada ramai ahli-ahli Parlimen UMNO supaya kedua perkara ini dilaksanakan. Walaupun dia dilaksanakan, kemudiannya kita semua faham itu bahawa syaratnya terlalu ketat pula. Ya. Dia bukan secara automatik, dia mesti ada permohonan dan kita dapat feedback. Permohonannya itu tidak mudah untuk diluluskan. Jadi oleh kerana itu UMNO merasakan itu bahawa kalau begitulah kita kena tariklah sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin. Jadi di antara perkara yang patut kita lakukan ialah supaya setiap ahli Parlimen UMNO akan menarik sokongan, mungkin satu hari sekali ataupun 2-3 hari seorang tarik sokongan. Dan ini persetujuan bukannya dibuat oleh Majlis Tinggi tetapi di kalangan ahli-ahli Parlimen UMNO yang rapat dengan Presiden dan juga bekas Presiden kita sebagai satu kumpulan bersetuju untuk mengambil tindakan satu-satu untuk menarik sokongan kepada Muhyiddin. Ahli Parlimen Machang orang pertama, dan saya tak silap ialah mungkin 5-6 hari kemudian. Jadi saya ambil keputusan untuk menarik sokongan ini atas persetujuan di kalangan ahli-ahli Parlimen yang berfikiran sama. Jadi itulah yang saya tarik kerana ini merupakan kehendak ahli-ahli Parlimen pada ketika itu.
mungkin dalam 15-16 orang akan lakukan perkara inilah. Kerana yang lain tu kita tidak memaksa kerana mereka memegang jawatan dalam kerajaan PN. Jadi yang backbenchers ni. Jadi saya pun atas keputusan bersama saya tariklah sokongan sehinggalah apa ni saudara Zarin tahu, saya rasa saudara Zarin dapat COVID dari saya tu sebab saya dapat terlebih awal di rumah Tengku Razali. Ada perjumpaan sebelum itu dalam hal yang lain. Jadi saya pun tarik. Kemudian betul saya dapat COVID lepas tu. Masuk hospital 14 hari. Dan tapi alhamdulillah lah kita recovered. Cuma selepas saya keluar daripada ICU, duduk di hospital di Kubang Krian, Kelantan, bukan di Kota Baru. Saya dapat berita, cuma tidak ada siapa lepas tu tarik sokongan. Jadi dia berakhir dengan saya, bermakna cuma 2 orang. Ya, cuma 2 orang. Tapi tak apalah, saya dah tarik. Nak buat macam mana? Saya buat keputus PC pukul 2.30. Mahyudin dapat persetujuan daripada istana untuk mengisytiharkan darurat pada pukul 11 lebih. Jadi sebelum saya tarik sokongan, dia dah dapat emergency dah, darurat. Maka walaupun saya tarik sokongan, kerajaan tak jatuh lah emergency. Tapi tak apa, itu bukan menjadi masalah pada saya. Cuma saya hilang segala-galanya lah. Saya hilang peruntukan yang diberikan kepada ahli parlimen yang menyokong kerajaan sebanyak 3.8 juta. Satu jumlah yang cukup besar lah untuk dibelanjakan pada projek-projek rakyat. Saya kerugian itulah. Tapi pada bulan Mac, apabila diadakan apa yang dikatakan Perhimpunan Agung UMNO, secara tiba-tiba keputusan yang telah dibuat oleh perwakilan dalam PAU itu menyatakan itu bahawa kita tidak boleh tarik sokongan kepada PN ini melainkan apabila sampai PRU 15. Dan di situ juga yang kedua diputuskan tidak ada Anwar, no DAP. Saya menganggap diri saya sebagai nasib baik kerana saya ini adalah orang parti. Kerana saya ni orang parti, jadi saya merasa gembira apabila PAU buat keputusan. Pasal PAU buat keputusan ini grassrootsnya keputusan. Maka penarikan saya yang awal pada bulan Januari, saya kena withdraw lah balik. Maknanya kalau dulu saya withdraw support, saya kena bagi balik lah. Sebab apa? PAU buat keputusan. Dan saya sebut lebih awal tadi, saya adalah orang parti. Jadi bila parti PAU buat keputusan, jangan putus hubungan sehingga PRU 15, saya baca itu sebagai kehendak grassroots supaya kita duduk dalam kerajaan. Ya, kerana dengan PN ni kita duduk dalam kerajaan. Kalau kita tak duduk dengan PN, kita jadi pembangkang. Cukuplah di pembangkang 22 bulan tu, bawa PH. Jadi saya pun kesempatan itu saya ambil. Orang kata sekejap menjanji sekejap itu, tapi sebenarnya saya ikut arahan parti. Ya. Bulan Januari itu tak ada arahan parti. Ya, ni kena ingat. Itu cuma kelompok ahli parlimen. Tapi apabila parti dah buat keputusan, saya kena ikutlah. Jadi kesempatan itu juga saya ambil. Saya sokong kerajaan PN, kembalikan balik sokongan. Dalam masa yang sama saya dapat balik 3.8 juta. Itu jauh lebih penting untuk saya. Kerana peruntukan itu bukan untuk saya. Peruntukan itu ialah untuk rakyat yang berada di Padang Rengas. Jadi itulah sedikit sebanyak ceritanya yang saudara Zarin tanya mengapa Januari saya tarik sokongan. Julai pula saya sokong. Saya orang parti. Itu saja. Baik, Yang Berhormat Datuk Seri, terima kasih di atas pencerahan itu. Pada bulan April tahun 2021, keputusan parti ialah menarik balik sokongan kepada parti PBBM, bukan kerajaan. Iaitu sehingga pilihan raya akan datang bergerak ataupun menghadapi pilihan
pilihan raya secara berasingan. Dari itu tidak betul bahawa kerajaan UMNO ada buat keputusan untuk menarik sokongan kepada kerajaan Perikatan Nasional plus BN masa itu. Jadi saya nak jelaskan kepada tuan dan puan supaya faham, kerana tomahan dan juga kisah orang bernama Muhammad Nazri Abdul Aziz ini dikatakan flip-flop oleh media sosial ini, maka itulah pencerahan dia. Dia telah pun menjalankan satu amanah persetujuan bersama di kalangan ahli-ahli parlimen. Memang kerajaan ini ditubuhkan pada bulan Februari tahun 2020 atas kehendak ahli-ahli parlimen untuk menolak berterusan Tun Dr. Mahathir berkuasa menjadi Perdana Menteri. Jika kita tidak berikan sokongan, kemungkinan kerajaan yang ditubuhkan kemudian itu akan kembali balik kepada Dr. Mahathir. Dari itu, tuan-tuan kena faham, bukan UMNO yang bersetuju untuk menubuhkan kerajaan pada tahun 2020, tetapi ahli parlimennya. Jadi jawapan itu saya harap akan melegakan dan juga memberikan pencerahan kepada musuh-musuh politik UMNO dan juga musuh politik Muhammad Nazri bin Abdul Aziz. Soalan seterusnya, Datuk Seri, ialah kenapa dengan tiba-tiba saudara dilihat, kita tahu di dalam UMNO ni memang nampak macam bermusuh, tapi sebenarnya kita berbaik. Tiba-tiba tak sehaluan dengan Presiden Parti, Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Apakah puncanya? Adakah perbezaan pendapat ataupun peribadi? Saya perlu diingat, dalam politik ni kita tidak boleh mempunyai sikap membuat keputusan berdasarkan kepada peribadi. Dalam politik ni sudah tentulah kita berbeza pendapat, tetapi sebagai ahli parti kita kena ingat perkara yang paling penting sekali apa yang kita lakukan ialah untuk kepentingan parti. Itu sangat-sangat penting. Saya tidak ada masalah dengan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kalau semua masih ingat itu bahawa waktu dia bertanding presiden, saya di antara orang yang kuat menyokong beliau untuk menjadi presiden UMNO, ya. Dan saya tidak kesal di atas apa yang saya lakukan. Cuma suasana berubah, ya. Kerana setelah saya mengembalikan sokongan kepada Tan Sri Mahyudin, saya kesempatan untuk berjumpa dengan Tan Sri Mahyudin bersama dengan Datuk Sri Syaidan 6 mata di rumah dia. Saya telah bertanya kepada Tan Sri Mahyudin iaitu bahawa layanlah UMNO ni dengan baik, saya kata. Jadi Tan Sri pun dia terbuka. Jadi dia kata apa maksudnya? Saya kata kita ada 42 ahli parlimen yang menyokong BN, ya, yang menyokong kerajaan PN sehingga tertubuh kerajaan PN ini. Jadi yang saya maksudkan layan dengan baik ialah iaitu melantiklah timbalan jawatan timbalan Perdana Menteri jangan dikosongkan. Lantiklah seorang calon daripada UMNO. Jadi dia tanya pada saya, siapa Nazri, dia kata. Saya kata itu terpulang oleh Tan Sri lah, ya. Sebab itu prerogatif Perdana Menteri, siapa yang dia lantik di kalangan ahli-ahli parlimen Barisan Nasional untuk khususnya daripada UMNO lah, untuk menjadi TPM. Dalam masa yang sama dia telah memperjelaskan iaitu bahawa mengapa dia tidak boleh melantik Datuk Seri Zahid Hamidi, kerana dia sedang melalui orang kata apa perbicaraan di mahkamah. Jadi agaknya daripada persepsi orang ramai, seseorang yang ada sedang menjalani kes mahkamah pada waktu itu tidak bolehlah dilantik oleh Perdana Menteri untuk menjadi TPM. Itulah pegangan Tan Sri Mahyudin sehingga sekarang ini pun, ya. Siapa yang ada kes mahkamah maka tidak bolehlah
dilantik menjadi TPM, termasuk juga jawatan-jawatan yang memain peranan yang penting dalam kerajaan. Jadi apabila itu menjadi rintangan untuk Tan Sri melantik seorang calon UMNO jadi Timbalan Perdana Menteri, maka sudah tentulah bagi saya sebut lebih awal tadi, kita pentingkan parti. Siapa individu yang menjadi TPM itu tidak penting. Janjinya UMNO. Dan sebenarnya Saudara Zarin, saya waktu kita kalah pada 2018 dahulu, saya ialah kita rasa pilu, sedih dan juga memikir berapa kali lagi pilihan raya umum ni nak diadakan sebelum kita dapat balik kerajaan. Ya, kita tak tahu, mungkin pilihan yang akan datang ni tak menang lagi. Yang akan datang tak menang lagi. Tapi secara tiba-tiba mungkin berkat doa orang Melayu yang menyokong kepimpinan kerajaan yang pro Melayu, mungkin doa mereka itu makbul oleh Tuhan, dan secara tiba-tiba kita dapat kesempatan untuk membentuk kerajaan. Ya. 22 bulan kita teruk bawah PH, dan kita tidak mahu dan kita pun tidak pernah merancang untuk menjatuhkan PH ni, melainkan kita kata selama 5 tahun ni kita pembangkang lah, kerana itu telah diputuskan oleh rakyat. Jadi apabila tiba-tiba ada kesempatan, bukan di atas perbuatan kita pun, sebenarnya dia di atas pengkhianatan di kalangan mereka. Mahathir tidak mahu memberi kepada Datuk Seri Anwar jawatan yang seperti yang telah mereka janjikan. Ini bukan masalah kita. Jadi tapi mereka jatuh secara tiba-tiba, Dr. Mahathir letak jawatan, maka kita lihat ini ada satu tingkap window yang kita boleh masuk menjadi sebahagian daripada kerajaan. Kita terimalah dulu. Tak dapat jadi PM pun tak apa. Tapi kalau kita boleh duduk dalam kerajaan, maka kita boleh mengakhirkan kesengsaraan kita selama 22 bulan dan kita duduk dalam kerajaan. Tapi halangannya di sini ialah kerana Datuk Seri Zahid Hamidi tidak memberi jalan kepada Datuk Seri Ismail Sabri untuk memegang jawatan itu. Jadi saya suka tidak suka, kerana mementingkan UMNO tu, terpaksalah ambil tindakan untuk membolehkan Datuk Seri Ismail Sabri untuk menjadi TPM pada ketika itu. Ya, kerana kalau seseorang itu tidak boleh jadi TPM, maka mengapa pula orang lain tak boleh? Ya, kalau ikut hierarki, dialah. Ya, saya dah tentu lebih senior, tapi saya bukan ada hierarki bukan jawatan dalam UMNO, dan saya menyokong Datuk Seri Ismail Sabri kerana ikut hierarki, dia naik presiden yang senior, dan dialah patut jadi PM. Jadi itu saja yang saya buat sesuatu itu untuk memastikan supaya TPM itu yang bakal dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin, orang UMNO, tak kira lah siapa. Itu saja. Dan Alhamdulillah kita tengok bukan saja TPM, akhirnya Perdana Menteri. Betul. Jadi yang penting sini bukan individu. Yang penting sini ialah UMNO. Itu saja yang saya lakukan. Mungkin kalau orang, saya pun hampir-hampir dipecat. Ya. Memang surat pun ada keluar, akan dipecat dan juga disebut sebagai pengkhianat. Tapi saya tidak fikir saya pengkhianat, kerana saya pegang kepada keputusan PAU, itu badan yang tertinggi sekali untuk membuat keputusan bagi UMNO, iaitu jangan putus hubungan dengan PN sehingga PRU15, dan juga no UNWA, no DAP. Jadi mana-mana kita punya keputusan yang menghala ke situ, no UNWA, no DAP, dan jangan putus hubungan dengan PN, saya akan sokong. Itu keputusan parti. Baik, Yang Mohd Datuk Seri. Jawapan yang baik, macam seorang peguam membela dengan hujah faktanya. Jadi kita tahu sekarang sebabnya ialah kerana Dr. Ahmad Zahid Hamidi tidak memberikan sokongan ataupun mendesak jawatan timbalan Perdana Menteri ini
diberikan kepada UMNO dan menamakan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Timbalan Perdana Menteri. Tetapi bukankah jawatan Timbalan Perdana Menteri ini sudah diputuskan dalam deklarasi janda baik, UMNO tidak boleh menerimanya. Itu apa komen Yang Berhormat? Kita kena ingat masa kita tubuh kerajaan dulu, Datuk Seri Zaid Hamidi jelas menyatakan iaitu bahawa kerajaan ini adalah kerajaan yang ditubuh oleh ahli-ahli parlimen. Ya. Betul. Kerana apa juga yang diputuskan oleh parti, dianya tidak boleh dilaksanakan kalau ahli parlimen tidak akur dengan keputusan itu. Jadi walaupun Majlis Tinggi buat di janda baik iaitu bahawa kita tidak boleh terima jawatan ini, tetapi yang lebih tinggi daripada Majlis Tinggi ialah PAU. Ya. PAU punya keputusan tidak boleh diketepikan. Kerana ini ialah grassroots, kehendak grassroots, dan grassroots tidak mahu kita jadi pembangkang. Ya, 22 bulan kita dah sengsara. Jadi oleh kerana kerajaan ini adalah kerajaan yang ditubuh dulu pada bulan Februari tahun 2020 oleh ahli parlimen dan disebut pun oleh Datuk Seri Zaid Hamidi sebagai Presiden UMNO, ini adalah kerajaan yang ditubuhkan oleh ahli-ahli parlimen. Maka semestinya lah apabila kita nak menjatuhkan kerajaan ini, walaupun parti buat keputusan, kena berjumpalah dengan ahli parlimen. Ya. Sebab kita yang akan laksanakan. Ya. Parti boleh buat keputusan Majlis Tinggi, tapi kalau kita ahli parlimen tak melaksanakan, tak boleh. Tapi kita tidak pernah dirunding. Ya, kita tidak pernah dirunding. Kalau itu kita runding, kita akan bertanya soalan begitu semua dan boleh dijawab dengan baik, mungkin kita akan ikut. Tapi kena ingat ya, PAU kata jangan putus hubungan. Sebab apa? Sebab kita nak jadi kerajaan. Ya. Dan kalau nak jadi kerajaan, kalau ditawarkan TPM, kalau kita tanya untuk kepentingan parti dan individu, tentu dia akan menguntungkan parti. Ya. Jadi bagi kami sebagai ahli-ahli parlimen, kami hanya fikir parti saja. Ya. Hanya fikir parti. Dan pertama, fikir parti. Keduanya, kita tak lakukan apa-apa kesalahan sebab kerajaan disebut sebagai kerajaan yang ditubuh oleh ahli parlimen. Yang ketiga, kita tak langgar PAU pun dengan keputusan. Iaitu kita kekal dengan mahu menyokong kerajaan ini seperti mana dimaukan oleh PAU. Dan keduanya, kalau kita tarik sokongan, siapa yang akan jadi kerajaan? Ya. Sudah tentu dia akan pergi kepada PH. Ada dua saja, PH, PN. Ya. Kalau kita tarik sokongan dari PN, mana kita sokong PH. Ya. Kalau tidak, kita bangkang. Ya. Jadi bila sokong PH, siapa di situ? Anwar, DAP. Bukankah PAU dah kata no Anwar, no DAP? Jadi daripada semua segi, saudara Darin, saya tidak merasa langsung yang saya salah. Malah saya rasa saya betul dan saya bertanggungjawab untuk mengetuai satu kumpulan untuk memastikan supaya apa yang dikenaki oleh PAU itu tidak akan dilanggari oleh kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, selama 22 bulan, Ketua Pembangkang di Parlimen bagi pihak UMNO ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Ya, dan juga disokong oleh pembangkang yang berada dalam parlimen masa itu untuk melawan kerajaan Perikatan Nasional Pakatan Harapan. Dari itu, bila beliau dilantik jadi menteri, sewajarnya beliau diberikan taraf menteri kanan kerana di samping bekas ketua pembangkang, beliau juga adalah seorang naib presiden UMNO. Seterusnya kita nak menyoal juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Nazri Aziz ini. Katanya di dalam masa sibuk-sibuk nak ditubuhkan dengan kerajaan baru di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri ini, nama Yang Berhormat dinamakan sebagai menteri, tiba akhirnya tidak terkeluar. Adakah Yang Berhormat dapat maklum daripada Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri yang menamakan Yang Berhormat sebagai menteri atau sebagai mananya? Saya tidak tahu ya nama saya diletak ataupun tidak. Tapi daripada awal lagi masa Tan Sri Mahyudin menubuh kerajaan, dia telah mengantar Saudara Roslan dengan Zaid Ma'arif untuk berjumpa saya
pada malam yang mana keesokannya dia akan angkat sumpah pada pukul 10 pagi sebagai Perdana Menteri. Saya yang tahu cerita ni Ruslan Darus lah. Ya, jadi cerita. Ruslan Darus dengan Zaid Ma'arif ada diberikan sedikit indication lah, mengatakan saya diperlukan dalam kerajaan dan macam-macam lah. Tapi saya daripada awal lagi saya tidak mahu jadi menteri, ya. Kerana kena ingat saya jadi menteri 19 tahun, ya, dan saya pun sudah umur 67. Jadi kepada saya dan yang naik-naik ni semua adalah merupakan setengah tu adik-adik saya dan setengah tu panggil anak saya pun boleh. Mereka dah duduk dalam kabinet. Tapi saya percaya kepada rejuvenasi pimpinan. Bagi saya apabila kita kalah pada 2018 dahulu, itu satu signal untuk saya lah, iaitu bahawa kalau kita tak berhenti, maka rakyat berhentikan kita. Ya. Jadi bila saya dah tak jadi menteri 2 tahun, dan dalam kerajaan Tan Sri Mahyudin pun saya setuju sign, tapi tanpa syarat saya beritahu. Tidak ada syarat-syarat apa-apa. Sebab saya kira zaman saya dah berlalu. Ya, Zahri pun tahu 5 tahun senator, tahun 90 lagi senator, kemudian jadi pengurusi marang, kemudian saya bertanding tahun 95 jadi timbalan menteri, kemudian 99 bertanding lagi jadi menteri. Lama dah tu, kan. Kalau kita waktu saya jadi aktif dalam kerajaan di waktu umur saya 36 tahun. Dan mengapa sekarang saya, kalau dulu saya menuntut serahkan kepada orang muda, sekarang saya dah orang tua macam Zarin. Mengapa kita nak tahan orang muda yang bersikap demikian? Kita bersikap begitu juga. Sepatutnya kita kena faham, kita rela lah. Dan saya rela. Jadi baru-baru ni apabila kerajaan ditubuh bawah Datuk Seri Ismail Sabri, saya tidak jadi menteri, kepada saya tidak ada masalah apa ya? Tak ada masalah, memang saya tak menteri pun. Dan hidup pun bebas, ya, bebas. Saya aktif sebagai, saya masih ketua bahagian, saya masih lagi ahli parlimen, dan saya tidak tinggal untuk balik dan serve saya punya konstituensi. Saya happy, seronok, dan saya rasa memain peranan sebagai otai ni sebenarnya dia ada peranan sebenarnya untuk orang kata apa, memberi pandangan yang lebih. Dulu saya dalam kerajaan, asyik duk pertahankan kerajaan, tapi sekarang bila kita duduk luar, kita bagi pandangan daripada sudut di sebelah sini pula, apa keperluannya. Macam cerita baru ni kata wanita yang berkahwin dengan orang bukan warga negara, lahirkan anak di luar, tidak diberikan warga negara, yang saya kira memang tidak adil. Jadi saya boleh bersuara. Dan bila saya bersuara sebagai orang lama dan sebagai bekas kerajaan dulu, kerajaan tidak merasa tertekan. Kan ini pandangan datang daripada backbenchers. Jadi saya rasa saya ada peranan sebagai orang lama untuk memberikan nasihat. Dan sehingga hari ini pun saya, walaupun tidak menjadi menteri, saya tetap pergi ke parlimen. Macam malam tadi pun habis 9:30. Apa benda orang tua ni nak duduk itu lagi? Tapi itu tanggungjawab kita sebagai ahli parlimen. Saya masih lagi ahli parlimen sehingga 2 tahun lagi. Jadi sebab itu kepada saya, kita mesti committed. Kita member parlimen. Mungkin bagus juga kalau yang muda-muda tengok, orang tua ni dia walaupun tak jadi menteri, dulu dia selalu hadir parlimen pasal dia menteri. Sekarang tak jadi menteri pun hadir juga. Itu sekurang-kurangnya dapat menjadi satu contoh kepada mereka bagaimana kita mesti melihat jawatan itu bukan sebagai kemegahan ataupun nak tunjuk-menunjuk, tapi jawatan itu adalah tanggungjawab yang berat yang mesti dipikul oleh Baik, kita. saudara yang berhormat Datuk Muhammad Nazri, Datuk Seri Muhammad Nazri, nama penuhnya Datuk Seri Muhammad Nazri bin Tan Sri Abdul Aziz. Siapa Tan Sri Abdul Aziz? Bekas pegawai pentadbir PTD atau dulu dipanggil MCS, dan
sebelum menjadi fungsi mara dan ahli parlimen cenderung, beliau juga adalah persujaya tinggi Malaysia ke Great Britain. Dari itu beliau sebenarnya lahir dalam zaman British. Itu sebab seperti mana dikatakan oleh Yang Berhormat tadi, bahawa telah tiba masanya dengan usia 60 tahun, 61 tahun Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, maka dah tibalah masanya transformasi anak merdeka sekarang untuk menguasai kerajaan ini dan meneruskan perjuangan UMNO dan juga mentadbir negara ini. Dan kami generasi anak British ini patutlah berundurkan diri. Jadi Datuk Seri Muhammad Nazir Abdul Aziz telah memberi contoh yang baik yang akan mengumumkan tidak akan bertanding lagi di kawasan parlimen dia. Jadi sebelum saya nak tanya modul yang sebenarnya, Yang Berhormat sudah pasti tidak akan bertanding lagi di cenderung di Padang Rengas. Tapi saya nak tanya Yang Berhormat, kalau ada desakan lagi untuk kepentingan negara dengan syarat Yang Berhormat tak jadi menteri, Yang Berhormat berminat atau tidak? Dan juga adakah Yang Berhormat akan memastikan kawasan Padang Rengas ini akan mempunyai calon yang ditunjuk oleh Yang Berhormat seperti amalan biasa dan ahli-ahli parlimen yang bersara ataupun ketua UMNO bahagian yang tidak bertanding lagi? Boleh Yang Berhormat ulas? Saya sebenarnya sudah tidak mahu lagi bertanding dalam pilihan raya pada tahun 2013 lagi. 2013 ya? Ya, karena saya di menteri 99 punya pilihan raya, 204, 208, 2013. Pada saya, kalau dah 3 penggal jadi menteri itu, saya tidak ada cita-cita untuk nak naik ke atas lagi. Saudara Zarin pun tahu, saya tak suka nak pegang jawatan. Ketua Pemuda dulu pun banyak orang kata patut saya bertanding lepas Tok Najib. Saya tak nak. Dan Majlis Tinggi pun saya berhenti bertanding pada tahun 99 saya tak bertanding dah. Ya. Saya dah tak bertanding, tapi dilantik. Ya, berkali-kali. 3 kali oleh Dr. Mahathir, 3 kali oleh Pak La, dan 3 kali Pak La dan 2 kali Datuk Seri Najib. Dia walaupun dia tahu saya tak mau, dia orang lantik balik. Orang lantik ahli majlis tinggi ni sekali 2 kali je, lepas tu kena bertanding lah. Tapi saya dilantik 9 kali. 9 kali dilantik. Jadi lantik pun tanya kita tak pun. Tak tahu nama ada umum ya. Jadi pada saya apabila dilakukan sedemikian, saya kena terimalah tanggungjawab ini. Cuma saya sebut tadi, saya 2013 tak nak dah. Tapi mungkin pada ketika itu Datuk Seri Najib fikirkan dia perlu saya lagi, dan taulah dia tanda tangan, dan kita cuma tahu disebut pergi ke rumah Menteri Besar kat Ipoh, kita hadir dan tauliah dah telah resign. Ya, jadi bila tauliah tu resign, maka tidak ada kita nak alasan lagi dah. 2 kali berlaku itu, 2018 pun sama. Cuma sekali ini saya rasa oleh kerana lah saya punya Perdana Menteri ni dia lebih muda daripada saya. Jadi dia taklah macam Perdana Menteri dulu dan Presiden dulu. Walaupun saya kata saya tak nak, suka hati dia sign taulah saya kena bertanding. Tapi yang ni saya rasa saya berani mengatakan bahawa saya sudah mau mengundur, dan saya yakin dan percaya oleh kerana Presiden ni insya-Allah lah, pasal dia Perdana Menteri ni dia akan saya rasa dia terimalah saya punya kehendak, insya-Allah. Kemudian daripada segi siapa ni, saya dalam jadi ketua bahagian ni 20 tahun. Ya. Dan saya tak pernah bertanding Sejak 2004 lah. Ya, persembadan ya. Jadi saya tak pernah bertanding. Walaupun sekarang ni nak bertanding mudah. You register saja you nak bertanding ni
Jadi saya mengapa saya tidak dipertandingkan? Kerana saya tidak ada faction. Kepada saya semua ini adalah orang UMNO. Saya tidak ada saya orang ni saya hendak, orang tu tak ada. Sebab ini akan memecah belahkan parti kita di peringkat bahagian. Jadi saya tak ada favorites. Saya tak ada senarai saya tak ada cai. Jadi kalau itulah sikap saya daripada dulu, bermakna siapakah calon yang akan datang, itu keputusan Jawatankuasa Bahagian yang telah kita buat pun. Jawatankuasa Bahagian dah buat dan saya telah sampai pun keputusan itu kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, Ketua Perhubungan kita, Datuk Seri Syarani. Dia dah tahu siapa. Malah 2 minggu lepas saya balik kawasan, bila saya ditekan-tekan, saya kata baiklah kalau nak tahu saya umumkan. Jadi di dalam bahagian pun dah tahu dah siapa yang akan bertanding. Jadi saya tak ada tunjuk siapa-siapa. Ini yang terbaik lah saya fikirkan, kerana parti ini bukan kepunyaan saya. Yang Berhormat Datuk Seri Mohammad Nazri adalah lagi generasi anak lepas merdeka, walaupun kami lahir sebelum merdeka. Pemikiran anak merdeka ini jauh beza dengan sebelum pendidikan zaman penjajah, dan juga berubah lagi di zaman mereka yang lahir selepas merdeka. Dari itu sekarang UMNO terbuka. Tak perlu ada cai, tak perlu ada bersaing. Semua pihak perlu dibenarkan bertanding. Yang menimbulkan konflik dalam UMNO, ada A, ada B. Yang mana A ndakkan orang dia, B pula merasakan dia perlu buat tim. Inilah yang menyebabkan perpecahan dalam UMNO, kalau mengikut kata Yang Berhormat Datuk Seri Mohammad Nazri tadi. Jadi saya nak tanya lagi, Yang Berhormat, bukan lagi soal Yang Berhormat punya perkara, tetapi sebagai ahli parlimen, reformasi parlimen ini termasuk kepada Perdana Menteri 2 penggal ini. Jadi boleh tak Yang Berhormat berikan penjelasan, kerana kalau Perdana Menteri 2 penggal ini, maknanya kita telah melalui satu keadaan yang mana presiden satu parti itu dia akan jadi Perdana Menteri. Jadi kalau dalam keadaan 2 penggal ini tiba-tiba dia terhenti waktu dia jadi presiden, jadi bagaimana yang orang parti yang agaknya menang majoriti dalam Dewan Rakyat akan jadi Perdana Menteri, kerana presiden dia baru saja berhenti jadi Perdana Menteri. Jadi apa mekanismenya, dan juga tidakkah apabila kita meletakkan 2 panggal ini, maka Parlimen Malaysia berubah daripada memilih parti untuk menjadi pemerintah kerajaan kepada pemilihan Perdana Menteri. Jadi akan menjadikan satu keadaan, kerana kita tengok pilihan raya 2018, kekalahan UMNO ialah kerana pemilihan Perdana Menteri antara Dr. Mahathir dan Datuk Seri Mohammad Najib. Jadi boleh Muhammad jelaskan idea reformasi parlimen kepada pemilihan ataupun had Perdana Menteri ini hanya 2 penggal. Okay. Dia mudah saja. Peraturan-peraturan yang kita buat dalam election punya dalam perlembagaan ke ataupun dalam perlembagaan UMNO ke, ini semua peraturan yang dilakukan oleh manusia. Dia boleh berubah. Dia boleh berubah mengikut peredaran zaman. Saya menyokong supaya penggal dihadkan kepada 2 penggal, seorang tu jadi Perdana Menteri, kerana ada kecenderungan dan sudah pun berlaku di Malaysia. Apabila seseorang itu dia dibenarkan untuk menjadi Perdana Menteri lebih daripada 2 penggal, apa yang akan berlaku ialah penggal pertama dia duduk, okey. Kalau dia boleh bertanding lebih daripada 2, penggal pertama dia bertanding, apa yang pertama sekali dilaku ialah untuk menguasai pentadbiran kerajaan, iaitu macam pegawai-pegawai kerajaan lah, KSN semua tu kan. So bila dia jadi PM, apa yang dia akan lakukan? Dia akan cultivate. Dia akan orang kata berjinak-jinak dengan KSN, dan oleh kerana dia ada cita-cita dia nak jadi Perdana Menteri lagi, maka KSN itu juga
merupakan orang yang dia bagi tahu, aku jadi PM, you KSN. Lepas ni pengganti you cari yang satu kepala dengan you yang boleh sokong saya. Jadi ini mempolitikkan juga civil service kita, MCS kita. Jadi apabila dia first term dia jadi Perdana Menteri, dia cultivate. Semua ni KSN akan jaga KSU. Ya. Jadi KSN jaga KSU, semua kementerian dia akan kontrol dengan menguasai KSN saja. Tahun kedua, apabila dia jadi penggal kedua, maka dia dah macam diktator lah. Ya. Sebab bukan saja dia menguasai parti dia, tapi dia juga menguasai pentadbiran kerajaan. Mai ke penggal ketiga, keempat, dia continue lah. Dia takkan kalah lah. Sebab apa? Dia KSN dia dah kontrol, semua kementerian dia dah kontrol, parti dia presiden, dia kontrol, ya. Jadi akhirnya kecenderungan untuk pergi ke arah menjadi diktator itu berlaku, ya. Dan hari ini pun kita tengok di negara-negara di Afrika, di Amerika Selatan, walaupun perlembagaan mereka ini menghadkan untuk menjadi presiden dua penggal sebagai contoh, tapi akhirnya bila masuk tahun kedua, nak pergi tahun ketiga, dia akan pindah perlembagaan. Kerana kecenderungan ke arah untuk menjadi diktator itu akan wujud apabila dia dah menguasai kuasa. Ya, orang putih kata power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. Jadi bila dia dah menguasai kuasa, dia akan ada kecenderungan untuk menjadi diktator. Kalau dia dapat penggal ketiga, penggal keempat, penggal kelima. Sebab tu macam Tun Mahathir, dia tengok macam mana dia kontrol, orang takut dengan dia. Menteri-menteri akan buat baik dengan dia, takut tak jadi menteri. Dia punya civil service sudah tentu dengar cakap dia, sebab dia ada kontrol KSN. KSN ni pula apabila dah habis term umur dia nak pencen, boleh dia extendkan lagi. Ya. Jadi maknanya kuasa dia terlalu besar, dia boleh menguasai civil service, menguasai parti, dan kecenderungan untuk menjadi diktator itu ada. Sebab itu kalau dua penggal, ya, saudara bangkit, orang kata apa, isu yang betul. Macam mana dengan presiden parti yang menjadi Perdana Menteri? Ya? Dia kena jadi presiden parti dulu, jadi Perdana Menteri. Apa susah sangat Saudara-Zarin? Kita buatlah penggal, kita punya parti punya election sama dengan pilihan raya. Ini pun sudah berlaku. Apabila kita dekat dengan pilihan raya, kita tunda pemilihan. Ya. Sebab apa? Nak pilihan raya dulu, baru kita buat pemilihan. Ya. Jadi kepada saya, sebut awal tadi, ini undang-undang ni, peraturan ni manusia yang buat. Ya. Boleh pindah. Jadi kepada saya, sebab tu saya juga selain daripada reformasi ini saya nak buat, minta supaya Perdana Menteri hanya dua penggal. Saya juga nak masuk dalam perlembagaan, iaitu bahawa kalau penggal satu parlimen tu 5 tahun, dia mesti bermaksud 5 tahun. Tamatnya. Maknanya Jangan ikut 3 tahun, 4 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Sebab kepada saya, kalau kita buat 5 tahun means 5 years means 5 years. 5 years means 5 years. Ya? Jadi kita boleh sesuaikan kita punya perlembagaan dengan kehendak kita punya perlembagaan yang mengatakan itu bahawa Perdana Menteri hanya boleh 2 penggal. Presiden kita pun 2 penggal je lah. Jadi maknanya bahawa di dalam perlembagaan reformasi perlembagaan nanti masukkan hayatnya setiap tahun 5 tahun sekali itu tarikh macam-macam di Amerika ada tarikh 4 years. Betul. Tarikh pilihan raya itu sudah dalam perlembagaan dia tak boleh elak. Tak boleh elak. Kalau 5 tahun 5 tahun. Senang juga daripada segi nak perancangan. Kita boleh merancang untuk 5 tahun. Dia akan tamat. Dia mesti ada kata dia mesti 5 tahun 5 tahun. Menjadi tanda tanya. Kemudian kalau kita tak buat macam tu, makna kita menipu rakyat. Sebab rakyat kita menipu rakyat. Ya, sebab waktu pilihan raya kita rakyat tahun ini untuk 5 tahun. Wakil rakyat dia. Tapi lepas 3 tahun ada pilihan raya orang lain pula. Itu menipu rakyat tu. Itu menipu rakyat. Ya, menipu rakyat sebab rakyat pergi mengundi dengan fahaman bahawa kerajaan yang dipilih ni 5 tahun. Kemudian wakil rakyat ni 5 tahun. Tiba-tiba 2 tahun setengah pilihan raya. Aku pilih dia untuk 5 tahun.
Jadi lagi satu yang tak eloknya, kerajaan itu boleh mengambil advantage, kesempatan, kerana dia Perdana Menteri yang akan panggil election. Jadi dia tengok dia nak kalah, merosot, dia akan buat cepat ke. Ataupun kalau ekonomi tengah bagus kan, dia buat. Jadi rakyat tengah suka. Tak boleh kasih orang kata apa advantage kepada kerajaan untuk buat demikian. 5 tahun maknanya 5 tahun. Seperti di Amerika. Itu dia. Apakah falsafahnya atau yang tersirat di dalam cadangan ataupun pandangan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazir Abdul Aziz supaya Perdana Menteri 2 penggal? Maknanya kita kena juga ubah tarikh pilihan raya. Maknanya bila masa tarikh pilihan raya itu ditentukan di dalam perlembagaan setiap 5 tahun sekali. Tidak lagi ada kuasa pembubaran parlimen ini oleh Perdana Menteri yang berkuasa. Kecuali jika dia menghadapi undi tidak percaya. Itu pun mungkin pada pandangan Muhammad, setuju atau tidak, bahawa jika seorang Perdana Menteri sudah menghadapi undi tidak percaya, maka Ketua Pembangkang akan dipanggil untuk mewujudkan satu kerajaan baru yang kalau dia cukup majoriti. Kalau dia tidak cukup majoriti, maka barulah dibenarkan pilihan raya. Apa pandangan? Dia apa yang kita nak buat ni, yang saya sebut 2 perkara tadi, iaitu 5 tahun bermakna 5 tahun. Ya. Perdana Menteri hanya 2 penggal saja untuk boleh jadi PM. Ya. Dia ada yang ketiga, anti-hopping. Jadi anti-hopping ni maknanya apabila mari pilihan raya, kita dapat memastikan ada satu parti yang mendapat majoriti, kursi. Jadi kalau kita kata 5 tahun bermakna 5 tahun, kalau kita buat anti-hopping law, yang tidak membenarkan lompat, bermakna kalau kita masa pilihan raya tu kita dah ada majoriti tu akan kekal sampai pilihan raya akan konsisten. Dia tak akan berlaku di tengah-tengah tu Perdana Menteri hilang kepercayaan. Sebab tu saya cadang iaitu bahawa kita bertanding atas lambang. Sekarang ni pun kita bertanding atas lambang. Bila kita bertanding atas lambang, bermakna kursi itu adalah hak milik parti, bukan hak milik individu. Tapi kalau saudara Zarin merasakan saudara Zarin popular, boleh menang, bertandinglah bebas. Itu saja. Pada orang akan tanya, macam mana kalau setengah individu dia popular, macam mana? Bertandinglah bebas. Ubah juga 3 nama. Macam kalau Datuk Seri Anwar dia popular, ubah nama dia, isteri dia, anak dia. 3 nama sekali bebas. Garanti menangnya. Maknanya kalau sesuatu berlaku kepada orang yang menjadi ahli parlimen kerana nama dia nombor 1, maknanya kita bertanding lambang. Sekarang ni pun kita dah buat, kita bertanding lambang, DN kan. Sebelah lambang tu nama saya, Muhammad Nazir Abdul Aziz. Kita dah ada dah. Cuma sekarang ni kita minta, lambang dah ada, nama ni ada 3 nama. Saya, nama saudara Zarin. Maknanya kalau katalah nama saya nombor 1. Bila lambang saya menang, saya lah jadi ahli parlimen. Rakyat tahu nama nombor 1 tu. Tapi kalau saya buat perangai, saya keluar, you keluar seorang lah. Lambang tu tetap menguasai kursi itu. Kursi Dewan. Saudara Zarin pula naik sebagai ahli parlimen. Jadi kalau mati pun, tak payah buat PRK dah. Betul. Dia dah mati, nombor 2 naik. Nombor 2 mati, nombor 3 naik. Itu saja. Jadi Yang Muhammad, saya nak tanya lagi. Adakah dalam anti lompat ni, kalau yang bertanding bebas dia menang, tidak boleh menyertai mana-mana parti politik? Yang menang calon bebas itu, ni, kalau dia boleh tidak menyertai parti politik? Kalau dia dah menang, dia nak menang sebagai individu bukan senang. Tapi kalau dah menang, itu dia punya... jadi bagaimana tu Yang Muhammad? Saya akan kontradik. Dia bertanding atas kehendak rakyat, dia sebagai bebas. Tiba-tiba bila dia dah menang, dia masuk parti A. Bukankah itu? Dia boleh buat kursi yang dia menang atas individu. Bermakna rakyat telah memberikan mandat kepada dia untuk dia bawa ke mana-mana pun. Begitu pula. Boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau kita tak setuju, kita kata tak boleh lah. Kalau dah menang sebagai bebas, tak boleh masuk parti mana. Ini kan saya kata ni manusia punya undang. Jadi sekarang ini yang boleh lompat, boleh bertukar keadaan ialah calon bebas. Calon bebas. Sebab dia calon yang atas parti tidak boleh. Tak boleh. Dan dalam reform parlimen yang baru ini, satu langkah yang baik agaknya, kalau calon itu mati, parti
akan bertukar kepada orang yang kedua menang. Bukan diserah pada parti yang menang. Dah, parti yang menang, tapi nama yang nombor 2. Sekarang ni kita bertanding lambang. Jadi sekarang ni kita bertanding lambang tapi satu nama saja. Tapi sekarang ni kita buat lambang, bertanding lambang ada 3 nama. Dari parti yang sama. Dari parti yang sama. Macam dia panggil party list. Parti list. Yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di Thailand. Dia ada parti list. Dia ada party list. Jadi maknanya sekurang-kurangnya ada 2 calon daripada parti yang sama untuk bertanding. Kalau parti itu menang, yang kedua itu akan mengambil tempat, yang menang. Kalau yang menang, katalah yang bukan yang menang, yang nama nombor 1. Kalau nama nombor 1 buat perangai, kan? Berambus lah kata. Nombor 2 naik. Jadi parti pun senang. Dan bila perkara itu berlaku, bermakna tidak berbangkit soal lompat dan tengah jalan. Undi tak percaya. 2-3 tahun undi tak bangkit dah. Sebab dia telah pun diputus waktu pilihan raya umum itu diadakan. Baik, Yang Berhormat. Saya nak tanya. Dalam parlimen Yang Berhormat bercakap dan ada di kalangan orang tidak berapa bersetuju di atas cadangan mereka yang berkahwin, baik lelaki, baik perempuan dan melahirkan anak di luar negara, diberikan taraf warga negara. Jadi bagaimana kalau anak itu tidak pernah balik ke Malaysia, tiba-tiba dia warga negara dan orang lain nak minta warga negara kena mendapati ujian lisan, bercakap Melayu. Jadi ada setengah pihak kata itu tidak begitu baik untuk masa depan negara kerana terlampau, katalah 12 tahun di luar negeri. 12 tahun budak itu warga negara Malaysia tidak pernah mengamalkan budaya Melayu, adat resam Malaysia dan sebagainya, dan khasnya bahasa Melayu. Apa pandangan Yang Berhormat dalam langkah-langkah yang dibangkitkan oleh ini? Saya nak tanya 2 soalan kepada saudara. Pertama sekali, yang budak tu duduk 12 tahun di luar negara tu, salah siapa? Salah dia ke salah bapa dia ke salah mak dia? Keluarga dia yang bawa. Jangan persalahkan kepada budak itu. Ya. Dia tidak salah. Kerana dia dilahir di luar negara dan mak dia pula kahwin dengan lelaki luar negara bukan atas permintaan dia. Dia tak bersalah. Mengapa kita perlu hukum dia di atas kesalahan ibu bapa dia? Itu pertama. Nombor 2, saya nak tanya, yang ramai yang jadi warga negara Malaysia ni semua cakap Melayu pandai ke? Ini saya nak tanya. Macam kes Mahkamah Kuala Lumpur. Sehingga seorang warga negara Cina apabila disoal tak tahu bahasa Melayu. Kena cari penterjemah Cina pula dan terpaksa ditangguhkan bicara itu. Wahal dia warga negara Malaysia. Ya. Yang duduk di luar negara ni bukan salah dia. Yang duduk dalam negara kita tak boleh cakap Melayu ni salah siapa? Itu salah dia. Yang tu kita boleh maafkan pula. Kerana apa? Kerana dia warga negara Malaysia, lahir di sini. Tak adil. Nombor 3, kita sebuah negara yang mengamalkan orang kata apa? Kesaksamaan. Apa pasal orang lelaki boleh kahwin dengan perempuan luar negara, beranak luar negara pun dia tetap boleh jadi warga negara Malaysia. Hak sama tak bagi pada perempuan. Adil ke tu? Oh, tidak. Tidak adil. Dan patutnya ikut bentuk ibu. Sebab ibu yang melahirkan. Ibu yang melahirkan. Memang tak adil. Jadi bapa boleh. Oh, bapa nak kahwin siapa pun boleh. Tapi perempuan Malaysia tak boleh. Macam mana? Macam tu. Nombor 3 saya nak sebut masalah sosial. Macam mana masalah sosial ni? Masalah sosial ni ialah benda tu benda berlaku betul ya. Pada tahun 70-an, 80-an, ramai anak-anak Melayu kita diberikan scholarship untuk belajar di luar negara. Ya. Yang kelulusan baik MRSM, ya. Mereka ni pertama kali pergi ke luar negara dan terkejut dengan budaya di negara yang mereka belajar. Washington, di UK ke, US ke, Perancis ke. Dan masalah berlaku terutama sekali kepada pelajar-pelajar Islam kita, ya. Apabila dia sampai ke sana di luar negara, maka di mereka umur yang muda, dia mula bebaslah berkenalan. Kemudian dia berkahwin, ya, kerana dia tak mau melakukan apa, dia berkahwin. Okay?
yang dia kahwin tu bukan seagama, sebagai contoh lah, bukan seagama. Dan di sana dia tak kisah. You nak kahwin, kahwin lah. Dia cuma nak ke perempuan tu saja. Ya. Tapi akhirnya setelah 10 tahun, ya, mungkin bercerai. Ya. Bila bercerai, waktu ibu tu ada, jaga, ya, budak tu dididik dalam Islam. Tapi apabila dah bercerai, dia bukan warga negara Malaysia. Dia warga negara luar negara. Negeri asalnya itu. Negeri asalnya dia lahir. Ya. Negeri asal yang dia lahir itu, bapak dia tu convert. Ya. Mungkin dia akan tukar balik agama dia. Ya. Apa jadi budak tu? Kita kena fikir sampai ke situ. Oh. Okay? Ya. Memang orang marah pada saya. Tapi kita kena fikir sampai ke situ. Bukan sikit-sikit budak-budak ni. Ya. Dah zaman 80-an, 90-an, kita hantar orang perempuan, pelajar perempuan kita pergi belajar sana. Mereka jadi mangsa. Kadang-kadang setengah tu anak 3-4, semuanya warga negara, luar negara. Bila bercerai, tak boleh bawa sini. Ya. Mak boleh balik. Kena pakai pasport. Pasport ikut bapak. Ya. Ini masalah sosial. Ya. Ini yang saya, mungkin di sebalik apa yang saya pertahankan ni, saya berani sebut, kerana kita juga ramai di kalangan Orang Melayu agama Islam kita menghadapi masalah kerana waktu dia muda lah, tak ya, ada waktu dia, muda lah. waktu Dia muda fikiran tidak panjang. terang-tang kan. Ya. Dia jaga budaya agama dia. Kalau nak dengar, you kena kahwin. Kan? Kahwin lah. Orang sana dia setengah tu bagus, bukan semua tak bagus. Ada yang tak kisah, janji dia nak tu je kan, dia nak girlfriend dia tu, jadi dia nak tu aja. Jadi dia sanggup kahwin. Padahal dia dari segi amalan agama tu dia tak. Jadi ini masalah sosial. Masalah sosial. Itu pendapat dan pandangan yang berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri yang menekankan sekarang, yang mana ada setengah netizen menolak cadangan desakan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu supaya masalah warga negara ini diberikan kepada sama ada ibunya orang Malaysia atau bapaknya orang Malaysia untuk mengembalikan mereka pulang ke Malaysia balik. Jadi Yang Muhammad, soalan saya yang akhir Yang Muhammad. Apa saya akhir pula? Yang akhir Muhammad. Nak lagi Yang Muhammad? Oh saya baik tuan, takut Yang Muhammad nak balik. Saya tanya lagi Yang Muhammad. Kalau saya Alhamdulillah. Sebab kita dah berjalan 1 jam Yang Muhammad. Jadi saya boleh lagi Yang Muhammad. Kemudian itu, masalah yang nak dilaksanakan sekarang ini dari segi anti lompat ni. Anti lompat, kenapa perlu dibuat undang-undang lain? Kenapa tak pindah syarat-syarat dalam perlembagaan ataupun dalam Suruhanjaya Pilihan Raya? Kenapa nak dibuat undang-undang tu? Apa beza dia kalau kita pindah Akta Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun juga perlembagaan dengan tidak membuat akta baru? Apa bezanya kedua ni? Saya setuju dengan Saudara Zarin. Selalunya kebiasaannya dalam Dewan Rakyat. Sebab saya jaga Dewan Rakyat selama 9 tahun. Ya. Sebagai Menteri Jaga Parlimen. Dia selalunya kita buat akta yang baru kalau sekiranya pertama perkara itu perkara baru. Yeah. Okay? Tapi kalau dia boleh dibuat dengan meminda akta yang sedia ada, macam Election Commission Act ataupun akta pilihan raya ke, saya rasa kalau kita nak mengenangkan anti-hopping ini, dia tidak melibatkan banyak pindah saja yang sedang ada. Saya setuju dengan Saudara Zarin. Kita pindah saja. Tak payah bawa ke pindahan perlembagaan. Kerana tidak ada sebab untuk nak pindah perlembagaan untuk membolehkan kita bertanding seperti mana yang sebut tadi, tanding talambang, ya. Dia cuma pindah akta pilihan raya saja. Syarat-syarat untuk calon. Dan dia tidak banyak. Yeah. Tapi kalau dia melibatkan overhaul akta itu buat akta barulah. Yeah. Tapi kalau dia punya orang kata core dia itu tidak berubah banyak, cuma kita pindah 1, 2, 3 saja pindahan, kita pindah akta mesti ada lah. Tak payah pergi ke nak pindah perlembagaan,
Tak payah kita nak buat akta baru, tak payah. Ini tak susah pun. Tapi bincang betul-betul. Sebab itu kepada saya, kita kena buat jawatan kuasa pilihan berkenaan parlimen ni, berkenaan dengan Anti lompat ni. anti lompat. Kita kena buat. Jadi kita duduk, kita bincang. Bila kita bincang, di kalangan ahli parlimen, kita bincang, kalau maknanya parlimen melantik select committee, kita bincang dan kemudian kita bila kita bincang tu pihak warga negara pegawai negara pun hadir samalah. Bila kita hadir sama, kemudian kita duduk bincang, kemudian pejabat pegawai negara akan buat dia punya tulang dia, skeleton dia tu, Kerangka ada. kerangka buat kerangka dia, dan kita terus bawa ke dan dengan kelulusan simple majority aja. Dan saya setuju apa yang saudara sebut, tak payah nak pindah perlembagaan, tak payah nak buat akta baru, tidak ada keperluan. Hanya pindah akta yang sedia ada. Ya Muhammad, lagi satu perkara saya nak tanya Muhammad, dan juga menjadi masalah kerana ia menjadi satu perbincangan soal jawab dalam media sosial, iaitu pelantikan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat ini menjadi satu polemik, iaitu sudah disusun, kemudian pula tidak berjaya, kemudian nak pindah perlembagaan jadi 3. Jadi ini menjadi satu kesan di kalangan politik terhadap UMNO itu sendiri. Dan kemudiannya saya rasa dia menjadi persoalan atau polemik ni kerana yang dicalonkan itu Dr. Datuk Seri Dr. Ahmad Mazlan. Kenapa yang Berhormat sendiri tidak dicalonkan sebagai Speaker Dewan Rakyat, sebagai orang yang berpengalaman? Jika bekas menteri boleh duduk sebagai timbalan Speaker, iaitu Datuk Seri Azlina Muhammad Zahid, kenapa yang Berhormat tanya? Boleh yang Berhormat tanya? Dia pertama sekali sebenarnya politik. Politik. Dan saya fikir mungkinlah yang Berhormat Pontian itu tak lepas. Tak lepas. Jadi bila kerana tak lepas, jadi itulah yang kita kata kita tunda dulu dan kita buat reformasi lebih baik lagi supaya kita ada 3 timbalan. 3 timbalan maknanya 2 boleh lantik daripada kerajaan dan 1 daripada pembangkang. Tapi kepada saya sebenarnya buat apa nak pindah? Bagi saja kepada pembangkang 1. Kan? Cukup lah. Sebab PAC pun sudah ada. PAC ni dulu pengusinya itu adalah dari kerajaan. Tapi kita dah tukar pembangkang jadi. Yang tu yang paling penting sekali. PAC tu kalau kita kata jangan bagi kepada pembangkang, yang tu patut jangan bagi. Tapi itu sudah pun diberi. Ya. Jadi kepada saya macam timbalan ni, timbalan timbalan Speaker Dewan Rakyat, bagilah kepada pembangkang 1, apa salahnya? Tak ada masalah. Daripada segi optik dia cantik, ya. Dan sebenarnya kalau kita bimbang, iaitu bahawa mungkin dalam persidangan, ya, mungkin speaker yang daripada pembangkang ni dia tidak akan memihak kepada, dia akan main politik lah, ya. Kita bimbang apa kalau ada satu isu yang besar yang kita boleh baca akan berlaku, kita suruhlah timbalan speaker kita yang mempengusikan, kita atur. Itu boleh. Ataupun tiba-tiba speaker kata saya nak jadi pengusi, dia kena keluar lah, itu saja. Sebenarnya bukanlah masalah besar. Saya lebih mirip cenderung untuk tak usah pindah lagi lah. Tapi kalau workload tu besar, tak apalah, buatlah 3. Tapi kalau semata-mata kerana mengelak ke apa ke, lebih baik tak usah duk pindah, bagi saja. Itu pandangan saya. Ya? Kerana PAC pun dia bagi. Kemudian soalan kedua tu, mengapa saya? Kenapa Yang Berhormat tidak dicalonkan oleh UMNO ni? Saya tak nak. Oh, tak nak. Saya tak nak. Sebab kalau saya nak, speaker lah, bukan timbalan speaker. Oh, speaker. Kan? Oh, itu. Kalau saya
daripada segi saya punya pengalaman, pernah jadi menteri jaga parlimen 9 tahun, takkanlah timbalan speaker. Yang Muhammad ni pun tak patut lah. Mana rendah kat saya punya ni. Maaf, Yang Muhammad. Ada tak apa? Itu saja alasan. Tapi alasan lebih penting, kalau saya ahli parlimen, saya jadi speaker, kita hilang satu undi. Oh, hilang satu undi. Ya, sebab speaker tak boleh mengundi. Oh. Jadi kita ni bukan majoriti besar. Majoriti penggayat. Buatnya seorang tu pergi toilet sakit perut, saya pula duduk kat atas sebagai speaker, dah 2 undi hilang tu. Dah jadi 112, 110. Lagi 2 tu pula sakit perut. Bukan sakit perut. Dia pun fikir kata, aku tengah tak ada duit ni kata kan. Macam-macam boleh berlaku. Jadi sebab itu speaker tidak boleh datang daripada kalangan ahli parlimen. Kerana kita akan kehilangan satu undi. I see. Satu lagi Yang Muhammad. Yang Muhammad dah ulas dah terhadap Tengku Razali ni. Yang Muhammad kata kekecewaan tu kerana Tengku Razali tak dapat jadi PM. Selain daripada itu, apa pandangan tiba-tiba keputusan mendadak dan juga keputusan Tengku Razali mendesak UMNO yang tahun 88 sudah dibatalkan itu dikembalikan balik. Apa moral of story dia? Boleh Yang Muhammad ulas? Dia macam ni ya. Dari segi undang-undang, kalau satu pertubuhan telah pun dibatal, ya, dia dah tak ada UMNO tu lama tu. Sebenarnya kita ni UMNO baru. Okay? Cuma lama kelamaan perkataan baru tu kita buang hilang begitu. Jadi saya tidak nampak apa benda logik yang kata nak mengalihkan UMNO lama. Pada saya, apa yang baik dengan UMNO lama ni? Sebab UMNO lama ni, Tengku Razali juga yang telah menghancurkan UMNO lama ni. Kumpulan 11. Kumpulan 11, kita masih ingat. Bawa ke mahkamah, hancur. Adakah tindakan menghancurkan parti itu yang menjadi keinginan Tengku Razali untuk kembali balik? Mana perangai itu kan? Jadi saya tidak nampak apa dia yang UMNO lama, UMNO baru. Saya tidak nampak. Jadi sebenarnya saya rasa dia kecewa. Dia kecewa. Memang dia pun kita dipahamkan iaitu bahawa pada hari yang kita minta tanda tangan tu, saya dimaklumkan dia telah mari dengan pemikiran iaitu dia yang akan dicalon sebagai calon kompromi. Kononnya kumpulan 15 tak nak pada Mak Datuk Seri Ismail. Jadi untuk calon kompromi, dialah pergi. Mungkin dia fikir begitu. Dan mungkin dia pun dibayangkan begitu. Tapi sebenarnya UMNO, ahli parlimen ni semua merasakan itu bahawa Datuk Seri Ismail Sabri adalah calon yang terbaik kerana kita tidak dominan seperti dulu. Dulu kita sebut, ini calon kita. Kita dapat dah. Tapi sekarang kita cuma ada 42. Dan Tengku Razali pun dah lari awal-awal, tinggal 41. Boleh ke 41 ni, sesuka hati dia, namakan siapa, kita akan dapat. Kita menamakan seorang calon daripada parti kita, mesti mendapat persetujuan daripada GPRS. Mesti daripada PAS. Bersatu. Ini kita punya partners, rakan kongsi kita dalam kerajaan baru ni. Kita panggil kerajaan keluarga Malaysia lah. Jadi, saya percaya Tengku Razali tidak akan diterima oleh PAS. Tengku Razali tidak akan diterima oleh Bersatu. Juga GPRS. Jadi kalau kita ubah nama dia juga, kita tak boleh menentukan bahawa dia akan jadi PM. Nak kena persetujuan daripada kawan-kawan kita. Hanya satu nama aja yang GPRS setuju. Yang PAS setuju. Yang Bersatu setuju. GPRS setuju. Yang ni lah kita kena letak calon dia. Jadi dia kecewa saya rasa. Dia nak meletakkan nama dia sebagai kononnya dialah calon kompromi. Kerana dia melihat itu bahawa dalam UMNO itu sendiri tidak ada pertemuan daripada segi pandangan. Tapi dia lupa orang UMNO ni biduk berlalu, kembang bertaut. Baik Yang Muhammad. Dengar cakap Melayu tu. Ya Muhammad. Seperkara lagi Yang Muhammad, dalam keadaan sekarang ni, selaku Ketua UMNO bahagian, saya tidak panggil Yang Muhammad sebagai ahli parlimen, sebagai ahli UMNO, Ketua UMNO bahagian. Perlembagaan UMNO ni, daripada dulu tradisi dia,
siapa yang pergi ke mahkamah termasuk Ketoyo terpaksa dilucutkan ataupun dibatalkan jawatan dia. Tetapi kenapa Kak UMNO dianggap sebagai double standard di mana Datuk Najib Razak sudah didapati bersalah dalam mahkamah, masih lagi Ketua UMNO bahagian Pekan. Dalam perbicaraan mahkamah dengan tuduhan bermacam-macam kepada Zat Hamidi itu, masih lagi Presiden UMNO. Selaku ahli parti, bagaimana pandangan Yang Berhormat? Dia begini ya. Memanglah maknanya iaitu bahawa kita kena utamakan parti, ya. Tapi dia perlu kepada kerjasama daripada orang yang berkenaan. Cuma saya nak sebut di sini iaitu bahawa macam Datuk Najib, ya, walaupun dia telah dihukum, tapi apabila dia merayu, maka orang putih panggil legal term dia the stay of execution. Ya. Maknanya kalau dia telah didapati bersalah, maka kalau nak dilaksanakan hukuman yang telah dikena terhadap dia, dapat dihentikan sementara waktu dia merayu. Ya. Okey. Jadi dalam Perlembagaan Malaysia juga mengatakan itu bahawa satu-satu kursi itu dia kosong apabila ada kematian. Ya. Bankrupt. Ya. Okey. Dihukum. Apa ni? Didenda lah. Didenda. Dah ni je. Ya. Dia kursi ni kosong kerana mati, bankrupt. Yang Saudara Zarin sebut tu kalau nak bertanding. Ya. Kalau you nak bertanding, you belum jadi ahli parlimen, ya. Ya. Ada beza, ya. Kalau nak bertanding, dia termasuk tu. Kalau kena hukum denda berapa ribu ringgit ke, kena jail berapa bulan ke, setahun ke, yang tu merupakan syarat kalau untuk nak bertanding. Ya. Tapi yang ni dah jadi ahli parlimen. Ya. Ya. Ada dua tu. Kerana kursi itu kosong kalau sekiranya ada kematian. Ya. Ada bankrupt. Ya. Tapi dia tak sebut. Kalau tak silap saya lah dalam perlembagaan tak sebut. Mungkin saya silap. Ya. Tapi nombor duanya, kalaulah apa yang saya sebut ni mungkin silap, nombor duanya apabila kita merayu, maka there is a stay of execution. Maknanya pelaksanaan hukum itu dihentikan sementara sehingga rayuan tu habis. Sampai ke atas. Sampai atas lah. Sampai ni. Jadi dia tak payah letak jawatan. Termasuk jawatan dalam ahli parti. parlimen. Saya rasa saya tak berapa tahu kenal ini, tapi mungkin kalau saya rasa itu keputusan parti, bukan keputusan undang-undangnya. Ya, mungkinlah ROS saya tak tahu. Saya tidak pergi detail. Tapi itulah kalau orang tanya mengapa dia masih lagi ahli parlimen, mengikut fahaman saya, kalau kursi itu telah pun diisi, dia hanya kosong kalau ada kematian, kalau bankrupt. Tapi bukan kalau dia kena hukum. Kalau saya silap sekalipun, hukuman itu belum lagi dianggap sebagai dilaksanakan kalau ada rayuan. Jadi dia boleh continue lah. Seperkara lagi bagi Datuk Seri. Tadi Datuk Seri banyak kali menyebut no UNWA, no DAP. Tapi sekarang ni ada MOU. MOU tu tidak ditangani oleh parti, tapi ditangani oleh Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri itu dari UMNO. Saksi menandatangani bagi pihak Perdana Menteri itu Anwar Musa dari UMNO. Jadi, apa bezanya keputusan PAU, no UNWA, no ADP dengan keputusan kerajaan yang mana Perdana Menterinya datang dari UMNO? Boleh Yang Berhormat jelaskan sikit perbezaannya? Saya sebut tadi, ini adalah kerajaan yang ditubuh oleh ahli parlimen. Okey. Jadi sudah tentulah maknanya perjanjian ini ialah dibuat di kalangan ahli-ahli parlimen. Ya. Dan pada hari ini, ahli parlimen yang tertinggi sekali yang memegang jawatan adalah Perdana Menteri. Ya. Jadi Perdana Menteri, dia telah memberi mandat untuk jadi saksi ialah kitanya ketua Peropak katalah. Ya. Tan Sri Anwar Musa. Ya. Dia kan Menteri Komunikasi kan. Ya. Dia propaganda lah tu. Ya. Jadi betul lah dia yang akan menjadi saksi. Itu pertama. Keduanya saya
sebut, iaitu ada beza no UNWA, no DAP dalam pembentukan kerajaan. Dalam pembentukan kerajaan. Ada beza ya? Ya. Bukan dalam kerjasama. Kerjasama, ya. Kerjasama ni kita perlu. Sebab kalau kita tak kerjasama dengan dia, pada bila-bila masa nanti dia akan menyerang balik. Kan? Jadi kita, dan bagi saya lah kerjasama ni bagus sebab saya daripada awal lagi merasakan itu bahawa peruntukan untuk ahli parlimen ini mesti dibagi sama. Sama. Ya? Kalau kita dapat 2 juta, mereka dapat 2 juta. Ya. Sebab kita jangan menghukum rakyat. Kita percaya kepada demokrasi, tapi dalam masa yang sama, bila rakyat tu pilih wakil rakyat bukan datang daripada kita, kita hukum dia. Ini demokrasi apa? Jadi oleh kerana itu pada saya, kerjasama dengan memberikan mereka ini orang kata apa, peruntukan ahli parlimen yang sama, itu baik. Itu sebahagian daripada reformasi parlimen yang saya bangkit dalam ucapan saya waktu membahas titah ucapan agung. Saya kata bagi sama. Sebab saya pun dah merasa waktu diorang merintah, PH dulu saya tak dapat. Jadi mana ini normal barulah. Normal barulah dan adil pun. Adil, sama, yang sama. Jadi kepada saya ada perbezaan. Tubuh parti tak boleh. Tubuh kerajaan tak boleh dengan PH. Sebab kita cuma ada, katalah hari itu diorang dapat dengan 15 ahli parlimen kita, diorang akan jadi kerajaan PH. Takkan 15 orang ni nak menguasai PKR yang ada 30 lebih, 39, nak menguasai DAP ada 42. Tak boleh. Jadi sebab itu kepada saya, kita bukan nak bentuk kerajaan. Jadi bila nak bentuk kerajaan, mana no UNWA, bermakna no UNWA tu no UNWA SPM lah. Kan? Tapi kalau UNWA pada hari ni masuk nak sokong kita, kita boleh terima dia. Oh, terima ya. Jadi no UNWA ni kalau dia sebagai PM, ni kita kena ingat. No UNWA to PM. Itu sebenarnya. Tapi kalau UNWA pada hari ni dengan keluarga dia semua masuk UMNO, pada saya UMNO ini keahliannya itu merupakan hak warisan. Hak kelahiran. The birthright, hak kelahiran setiap orang Melayu. Orang Melayu berhak. Sebab tu kalau kita bincang, kita gaduh apa kan, tak boleh sembunyi. Sebab rakyat ada hak untuk tahu. Sebab dia tak cuma jadi ahli aja. Yang bertulis apa. Kalau tidak, dia memang UMNO ni parti dia. Itu saja. Sebab bila mari mengundi, saya percaya ramai yang undi kita walaupun bukan ahli UMNO. Okay. Yang Muhammad, Datuk Seri Ismail Sabri dah melantik Tan Sri Muhyiddin selaku bekas Perdana Menteri, pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Kabarnya ada idea pula nak lantik Najib Razak sebagai pengurusi penasihat ekonomi ke, pengurusi ekonomi ke. Apa perbezaan dan fungsi kedua ni? Tidakkah pemulihan tu sama? Ekonomi pun ada pemulihannya situ. Adakah logik untuk dilantik sebagai penasihat ekonomi ataupun pengurusi jawatankuasa ekonomi negara? Macam mana tu, Mas? Saya setuju. Sebenarnya kata saya, walaupun orang terkejut lah. Kata dulu saya dengan Datuk Najib, saya tam dia. Kita kena ingat kita main isu. Kita bukan buat kenyataan yang negatif terhadap seseorang itu kerana peribadi. Tapi kerana isu. Ada isu yang dia bangkit, saya tak setuju. Saya lawan dia lah. Tapi ada isu yang patut, saya sokong lah. Kepada saya senang aja. Saya kalau melihat Datuk Najib ni sebagai penasihat ekonomi tu bagus. Kenapa? Pengalaman dia sebagai Menteri Kewangan beberapa tahun dan juga sebagai Perdana Menteri. Dan kita jangan lupa waktu dia PM dulu, waktu dia Menteri Kewangan dulu, dia telah membuat beberapa polisi dari segi fiskal yang boleh menguntungkan rakyat, ya. Jadi dan di antara kata dulu dia punya dasar, dia bagi BRIM ke apa, itu semua rakyat suka. Jadi dan juga merangsangkan ekonomi. Kerana duit itu tidak dikumpul satu kawasan saja. Duit itu diagih kepada bahagian-bahagian mana duit itu bersepah.
Kalau tidak, kita kaya pun kalau duit tu di Kuala Lumpur saja, orang Kuala Lumpur je lah. Tapi bila duit tu bersepah, ekonomi berjalan, tu bagus. Jadi ada dasar-dasar yang dia buat tu bagus. Jadi kepada saya, sudah tentulah Datuk Seri Ismail Sabri sebagai PM perlu mendapat nasihat ya daripada seorang yang berpengalaman yang telah pun membuat ekonomi negara kita elok waktu dia jadi PM dulu. Jadi dan Datuk Najib pun dia tak ada kerja. Dia mendapat pencen, dia dapat segala kemudahan sebagai PM untuk tak buat kerja. Jadi dia pun rasa ya dia dapat pencen, dia dapat macam-macam lah ya. Dia dapat pencen, dapat macam-macam semua. Jadi dia pun rasa aku diberikan pencen, dapat kereta free, bodyguard free, motor rider free kan. Jadi dia rasa kadang-kadang dia aku dapat ni semua tapi tak ada kerja. Bagilah dia kerja. Bagi saya. Dan kalau sekiranya dia menasihat Perdana Menteri kita dan dianya boleh membantu ekonomi negara kita, apa salahnya? Kan? Nanti belum habis lagi. Ya. Pengurusi ekonomi dah tentulah dia akan mempengurusikan mesyuarat pemulihan ekonomi. Jadi dengan Datuk Perdana Menteri kita jadi melantikkan Datuk Najib jadi ekonomi punya setaraf lah dengan dia punya duduk dalam jawatankuasa pemilihan pun dia pun tinggilah taraf dia kerana dia penasihat kepada Perdana Menteri. Bukanlah jadi macam ahli jawatankuasa biasa. Ya. Okey, orang kata dia orang ada kes. Kita di sini kita bukan orang yang ada kes ni bukan bermakna Datuk Najib tidak ada kemampuan untuk memberi nasihat yang baik. Ya. Yang kita nak ni nasihat dia. Dia bukan nak jadi Perdana Menteri. Dia penasihat saja. Jadi kepada saya kita macam kes itu kita selesai sampai final nanti lah. Itu hal dia. Tapi itu hal dia. Tapi waktu ni kalau kita tak cungkil dia punya pemikiran idea dia, ugi kita. Jadi kita dalam hal ni jangan fikir sangat tentang apa orang fikir. Banyak kita punya orang ni kata, ni negara luar fikir macam mana. Yang penting tu bukan apa yang mereka fikir. Yang penting tu pemulihan ekonomi. Dan kalau dia boleh nasihat dan membantu, apa rugi kepada kita? Duit pun kita bagi dah, pencen dia, semua dah bagi. Bagilah dia kerja. Kita jangan hati busuk. Hati busuk ya. Ya, saudara-saudara sekalian, kita sudah penghujung. 1 jam setengah kita bersemuka dengan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz. Jadi soal ini sekarang kesimpulannya kita nak minta Datuk Seri Muhammad Nazri memberi tahu sebagai seorang veteran juga dalam perjuangan parti ini tidak akan bersara selagi parlimen wujud, selaku dia masih lagi ahli parlimen. Apa nasihat dia terhadap the young generation, kerana Datuk Seri Muhammad Nazri adalah satu-satunya kader UMNO dari zaman pemuda UMNO dan sehingga sekarang ini. Jadi kita nampak sekarang pemuda UMNO ini agak begitu lemah, tidak berfungsi seperti zaman saya bersama beliau pernah duduk Biro Undang-Undang dan Biro Antarabangsa, Biro Buruh dan Biro Undang-Undang dan Buruh, dan juga Biro Antarabangsa, dan banyak orang tak tahu kan disimpan dalam sejarah bahawa keadaan orang Islam tak boleh masuk ke Genting Highland adalah perjuangan beliau bersama dalam Biro Buruh dan Undang-Undang dulu, di mana kita membuat syarat bukan saja Genting tidak boleh orang Islam masuk berjudi, tetapi juga membeli 4 nombor ekor yang ada tulis perkataan bahawa orang Islam dilarang membeli 4 nombor ekor dalam kertas judi itu adalah perjuangan kami dalam pemuda UMNO dalam tahun 82. Jadi untuk itu saya nak minta saudara Yang Berhormat Datuk Muhammad Nazri memberikan segi kesimpulan apa yang perlu ada pada generasi muda ataupun namanya pergerakan pemuda puteri UMNO dalam perjuangan masa depan UMNO.
kita tak payah nak pergi jauh. Apabila kita menjadi ahli UMNO, kita lihat saja kepada cogan kata dia. Okey. Bersatu. Ya, itu penting. Apabila kita bersatu, kita kena setia pada parti. Bersetia. Lepas tu kena kerjalah. Tu yang berkhidmat tu. Ya. Saya cuba nak tambah satu je. Jangan menipu. Jangan menipu. Ya. Cakap benda yang betul. Benda yang betul. Sebab bila cakap benda yang betul, kita tak perlu nak fikir dah. Ya. Kemana-mana kita pergi, kita cakap benda yang sama. Sebab kita tak menipu. Ya. Tapi kalau kita menipu, tambah sekarang, dunia internet ni cepat orang akan tahu. Ya. Kita bercakap, katalah kita pergi 1-4, kita bercakap perkaranya B. Ya. Orang akan cungkil balik, ucapan you dekat 3 minggu lepas, you kata A. Ya. Macam saya kenalah. Orang kata saya flip-flop. Januari saya tarik sokongan. Bulan Mei saya bagi sokongan. Ni macam mana ni? Kena penjelasan. Tapi saya boleh memberi penjelasan kerana saya tidak menipu. Ya. Kalau saya menipu, itu yang kalau saudara Zahrin tanya saya, macam mana ni Yang Muhammad? Januari cakap macam ni, Mei cakap ni. Itu yang mula tak boleh jawab. Ya. Tapi kerana saya tidak menipu, saya cakap benda betul. Memang saya tarik bulan Januari, betul saya tarik. Tapi itu atas kesepakatan di antara ahli-ahli parlimen. Beberapa orang. Mengapa bagi balik? Kerana PAU. Ya. Tak menipu jadi itu saya nak pesan. Bersatulah kita. Ya, kita setia kepada parti. Setia kepada parti. Ya. Bukan kepada individu. Ya. Mana kalau kepentingan individu tu terpaksa kita korbankan, korban. Ya. Semata-mata untuk parti. Setia pada parti. Baik. Saudara Muhammad Datuk Seri Muhammad Nazri ini ada sejarahnya. Waktu Tan Sri Rahim Tamicik dia minta kosongkan jawatan dia ataupun bercuti dulu bagi jawatan dia Ketua Pemuda, dan dia telah meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri Melaka, maka apabila dia dibebaskan, beliau yang masih itu pemangku naib Ketua Pemuda menyerahkan balik jawatan itu. Yang mana kepada Tan Sri Rahim Tamicik. Itu berlaku dalam tahun 94. Ini sejarah lama. Beliau mempunyai sejarah. Dari itu penulis-penulis buku sejarah bolehlah berjumpa beliau untuk menulis biografi dia secara perlahan, kerana banyak ilmu, pengetahuan dan pengalaman beliau selama 40 tahun hampir dalam perjuangan UMNO ini. Dari itu saya, Zahrin Muhammad Yasir, sebagai moderator program malam ini, iaitu bersemuka, saya memohon maaf jika saya yang tersilap ataupun bagi pihak Yang Muhammad Datuk Seri Muhammad Nazri. Jika yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah yang memberi kami petunjuk dan mengatur percakapan kami dalam program ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita berjumpa minggu yang ke depan. Sekian, terima kasih. NR Channel TV Virtual Studio Multipurpose. We provide virtual studio space for multi-purpose, talk show, news, online coaching and presentation, webinar, firm conference and more. With a professional worker and up-to-date visual graphics set and design, call us for more information.